الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Kurniakanlah ya Allah kepada kami malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan Allah kepada kita. Dengan Allah memberikan nikmat harta benda, nikmat keluarga, dan Allah masih meminjamkan nyawa kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni orang Melayu, dan kebanyakan orang Melayu ni orang Islam. Dan alhamdulillah, kita ni berusaha menjaga Islam kita dengan kita sentiasa menambahkan iman kepada kita. Mudah-mudahan berkat kita duduk jaga semua benda-benda ni, kita dapat menjawab segala pertanyaan yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kamu akan ditanya tentang segala nikmat-nikmat yang kamu banggakan. Sebelum kita mulakan perkongsian kita pada hari ini, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada muslimin muslimat, khususnya kepada ahli keluarga kita, tok nenek kita, moyang kita, kedua mertua kita dan kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan suatu hari nanti ketika kita berada di alam kubur, anak cucu kita juga sentiasa menghadiahkan kebaikan juga kepada kita. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan, sekali lagi, orang tua kita kata menyelang sambil minum air. Sambil-sambil kita duduk rumah Allah Subhanahu wa taala ni, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sentiasa mengalir pahala kepada kita. Sama-sama kita niat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Jadi insya-Allah kuliah maghrib kita pada malam ni, kita akan berbincang tajuk persediaan menyambut tetamu Ramadan. Jadi terima kasihlah kepada JPKK Bukit Tobing, khususnya Cikgu Ramilillah yang mesej tentang jemputan ni, dan kepada Ustaz Razi kita, orang kuat kita, dan kepada sahabat-sahabat sekalian lah. Terima kasih di atas jemputan. Mudah-mudahan kita doakan Ramadan pada kali ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sebagaimana tajuk kita sebut tadi, tetamu Ramadan. Bila kita sebut tetamu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa. 60 hari sebelum masuknya bulan Ramadan, doa dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Bermakna apa? Nabi SAW dan syariat kita memang menggalakkan 60 hari sebelum Ramadan kita doa supaya masuk ke bulan Ramadan. Bila habis bulan Rajab, kita masih berdoa, ya Allah, Allahumma barikana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan dalam bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban, nak memperingatkan kepada kita bahawa 15 hari lagi nak puasa. Bila kita sebut tetamu tadi, makna 60 hari sebelum masuknya bulan Ramadan disedia dah. Kita ambil contoh dalam kehidupan kita. Kita bagi contoh tetamu yang nak datang rumah kita, pukul 7 nak mari, pukul 6.30 kita siap. Biasalah tetamu kita dah. Tapi kalau tetamu tu nak mari 60 hari sebelum mari tu, kita siap dah segala-galanya, minta ingat semua-semua. Besar dah tetamu tu, besar.
Sebagaimana kalaulah kita nak anjur apa-apa program, kalau orang tu turun orang besar, kita memerlukan masa nak begitu juga Ramadan 60 hari nak kabur besar tak besarnya. Tetapi kita sentuh perkara ni, alangkah malangnya kadang-kadang bila tetamu ni datang, kita diberi kesempatan, maka ada orang ni Allahu Akbar, bila tetamu datang memang dia sambut. Tengah-tengah duduk sambut tu, 10 tengah tu dia buat lebih kurang tu. Tetamu nak pergi, dah ingat langsung dah. Ingat kepada hak bulan Syawal. Bimbang-bimbang tetamu dak dah siapa lagi, kita ingat dah hak bulan Syawal. Inilah yang berlaku di dalam TV, dalam apa-apa. Allahu Akbar, duduk sibuk dah sambutan raya apa-apa, tetamu dak dah mari lagi. Hamba sebut perkara ni sebab apa? Cuba kita perhati. Bila adanya masuk bulan Syakban, kita doa. Bila tengah bulan Syakban, nisfu Syakban, berderu-derang sejid surah. Tetapi lepasnya habis nisfu Syakban, dak dia nak mari dah surah sejid. Begitu juga kalau kita perhati awal bulan Ramadan, Allahu Akbar, berderu-derang surah sejid. Tetapi bila masuk tengah, slow. Bila hujung 10 terakhir tu tetamu ni, Allahu Akbar. Tok bila Tok Imam kata gimana ramai-ramai. Inilah yang kita nak, tujuan apa? Apakah tujuan kita nak tetamu ini datang? Dan apakah tujuan tetamu itu untuk kita ambil faedahnya? Sebagaimana kalau sejik-sejik lah, dia nak suruh sultan mari. Kalau sultan mari ni memang persiapan lama. Kalaulah sultan datang, kalau kita buat lebih kurang, Allah dah hari dah sejik kita ke surah kita, betul tak? Betul. Jadi bimbang-bimbang, kita termasuk di kalangan, kita diberi kesempatan berada pada bulan Ramadan, tetapi kita hanyalah boleh lapar dan dahaga. Muslimin, mungkin muslimat yang dengar lah, mungkin kita nak sebut perkara ni, kita sebagai orang yang mengaji agama, orang ahli surah ataupun orang-orang yang nak berkehendakkan agama, kita mesti ada selangkah lebih ke hadapan. Dalam kita beribadat, orang-orang yang kita nak kejayaan, mesti kita kena perhati lebih setapak, iaitu Allah terima tak ibadat kita, bukan sah dan tak sah semata-mata. Kalaulah kita fikir sah dan tak sah semata-mata, kita tak fikir pun Allah terima tak terima sebagaimana hukum fiqh. Bila kita datang ke rumah Allah, kita semayang dalam keadaan kita pakai baju curi, sah tak? Sah. Tetapi majoriti ulama mengatakan bahawa tidak ada pahala. Begitu juga kita tengok, sebagaimana hamba sebut tadi, awal bulan Ramadan, orang muda, orang mana penuh surah sejid. Tetapi kesan daripada awal Ramadan, hujung-hujung 15 terakhir tu, tak ada dah. Apakah faedah daripada ibadat kita pada bulan Ramadan? Untuk kita ambil benda kemuliaan yang sebenar-benar Allah nak bagi. Tetamu yang datang kepada kita ni, yang kita nak sangat-sangat datang, dia tersembunyi pada 10 terakhir. Kita akan sebut lagi dalil yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita. Tetapi ramai orang rebah berleping tengah-tengah jalan. Baik. Kita sebut perkara ni bertujuan menjadikan kita ni seorang istiqamah, dan bila kita tahu bahawa setiap perbuatan mesti mempunyai faedah dia. Contoh, kita buat rumah tujuannya nak teduh. Kalau kita buat rumah dok telih teduh, bocor dengan tu, dok jadi. Contoh, kita main bola, kita nak berpeluh, main bola dok berpeluh, dok jadi. Kita dahaga air, contoh, kita minum air, tujuan dia menghilangkan dahaga. Kita letih, tujuan kita tidur. Setiap sesuatu mesti faedah dia ada. Begitu juga amal ibadat kita mesti ada kesan. Kalaulah kita perhati, kesan ni lah yang banyaknya orang-orang Islam tidak perhati untuk kita ambil Ramadan. Ramai mana orang, sebagaimana yang sebut tadi, awal bulan Ramadan penuh, tapi apakah kesan dia? Muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyebut kepada kita, minta maaf lah untuk diri hamba, untuk diri tuan-tuan belaka lah, kita sama-sama ambil kata kebaikan. Depan kita ni orang hebat belaka, memang orang hebat-hebat, kita ni segang, jadi hilang dah kata-kata ni. Baik, jadi kita sebut
Kadang-kadang kita baca dalam Quran Allah sebut wailul lil musallin, celakalah kepada orang yang salat. Sebab apa? Salah satu kita hanya fikir sah dan tak sah Allah terima ataupun tidak. Yang kedua kita baca Allah sebut kepada kita innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah diri daripada perbuatan keji dan munkar. Maaf kita khabar, kadang-kadang ustaz hok cakap kita cakap diri ni perangai lebih teruk daripada orang. Kadang-kadang orang hok ahli masjid Allah rebut atas saka duk balah orang tu, duk balah orang ni. Sebab apa? Sebab dia hanya fikir sah dan tak sah, tanpa dia fikir Allah terima ataupun tidak. Jadi Ramadan mestilah kita kena fikir Allah terima ataupun tidak. Kenapa? Kita baca satu hadis daripada Nabi SAW. Kam min sa'im laisa lahu min saumihi illa ju'a wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Sebelum kita pergi kepada tetamu kita, cuba kita renung sejenak. Orang kadang-kadang sekarang ni musim ni orang ada bitih. Orang habis 7-8 ribu. Kalau lah sekarang ni 11 ribu, 12 ribu orang nak habis pitih pergi ke Mekah. Kadang-kadang 2 minggu tinggal pekerjaan. Sungguh ni. Kenapa nak pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lepas tu nak pergi pula Masjid Quba. Maknanya pergi ke masjid je. Bila dia sapa ke tu memang dia pergi masjid wajib dah pergi Masjid Haram, betul tak? Betul. Tetapi bila dia balik ke Malaysia, alangkah kecewanya kerana sejid surau tepi rumah dia tak nak mari. Apakah kesan daripada ibadat? Perhati. Sebab apa? Sebab kita nak kesan daripada ibadat, itulah yang paling penting. Kerana apa? Setiap perbuatan mendekatkan diri kepada Allah ada kesan dia. Kalau kita perhati lebih dalam, kita tengok orang pergi Mekah, duk tawaf Masjid Haram depan Kaabah, pakai tudung ke tak pakai tudung? Pakai tudung tak? Pakai tudung. Tak ada lagi kita tengok tak? Dok pakai tudung, sajak pakai tudung. Baik. Tetapi kesan daripada ibadat, dia balik ke dalam negara Malaysia, dia balik ni. Dia balik sampai ke airport tu, cak tudung dah. Apa tujuan dia beribadat? Tengok kesan. Kesan ni lah yang kita nak supaya kita ingat sama-sama, kesan daripada ibadat ni lah yang paling penting. Apabila kita duduk jaga kesan daripada ibadat, pasti kita jaga sah dan tak sah. Kalau kita jaga sah dan tak sah semata-mata tanpa kita perhatikan benda ni, maka ibadat kita bimbang-bimbang hanya lapar dan dahaga. Muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba sebut perkara ni sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita hak asas-asas dulu. Nabi Adam hak asas-asas dulu. Allah sebut dah. Kita dalam kehidupan kita terima hanya Allah. Kita tak boleh kata mengibadat tak terima, orang balik Mekah tak terima. Ramai orang balik Mekah berubah. Tetapi kita sebut tadi, boleh pergi jauh, boleh beribu-ribu pitih, tapi bila balik ke Malaysia, surau tepi rumah sejid tak boleh nak mari. Tu kita sebut. Jadi sebab apa kita sebut perkara ni? Kita nak biarlah kita ni ada sokmo kesan daripada ibadat sikit ataupun sebanyaknya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita dalam surah Maidah ayat ke-27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Ayat 27 28 surah Maidah. Allahu akbar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut generasi awal dulu, Nabi Adam dia ada anak daripada Siti Hawa, iaitu Qabil dan juga Habil. Tak ada orang lain. Adalah anak-beranak 2-3 orang, dia kembar, tubik dah, sepasang. Allah sebut kisah 2 orang anak Nabi Adam. Iz qarraba qurbanan. Kedua-dua ni diberikan buat ibadat. Kedua ni buat ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberi peluang buat ibadat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut lalu fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal minal akhar. Allah terima Allah tak terima ni ibadat mesti kita kena tengok Allah terima ataupun tidak. Jadi Allah sebut Allah terima Allah tak terima dan kesan ada selalu. Apa sebut? Qala la aqtulannak. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak terima, Qabil, apa dia sebut kepada adik dia? Aku pasti akan membunuh kamu. Orang yang Allah terima ibadat, apa dia sebut? Abang, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa nak marah ke saya, nak bunuh saya?
Allah menerima ibadat hanya daripada orang yang bertakwa. Gang, apa kataan bertakwa? Allah menerima ibadat hanya daripada orang yang bertakwa. Kita ni kita bimbang-bimbang, kita hanya beribadat, tapi sedar-sedar Allah tidak terima ibadat kita. Tak ada kesan daripada ibadat kita. Sebagaimana hamba bagi contoh tadi, ramai mana orang boleh habis pitih beribu-ribu pergi Masjid Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid ni bila balik ke Malaysia tidak boleh buat benda ni. Ramai mana orang pergi Mekah menutup aurat dengan sempurna, tetapi bila balik Allahu Akbar. Begitulah kehidupan kita. Kita berhati. Baik. Kita pergi ayat ni. Lain basatta. Hak Allah terima ibadat dia jadi baik, apa dia sebut? Abang, sekiranya kamu ambil tangan, nak ambil pedang ke, nak ambil kayu ke, lain basatta, kamu angkat tangan, litaqtulani, dengan bermaksud kamu nak membunuh aku. Ma ana bibasitin, aku tidak akan angkat tangan untuk lawanmu. Bahasanya kan, kalau mu nak gocoh dengan aku untuk bunuh aku tidak akan lawan balik. Bukan kerana dia takut, bukan kerana dia ni sayang, nyawa tak boleh jual beli saja. Dia hidup waktu je. Tetapi apa jawapan dia? Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takutkan Tuhan sekalian alam. Kesan daripada ibadat dia. Kalau kita perhati, tengok. Dalam kehidupan kita, kita boleh baca dalam surat khabar. Seorang perempuan dirogok oleh ayah dia, umur 16. Gi bala poleh, report kepada poleh. Poleh pula rogok puang tu. Poleh orang mana? Orang Islam kita. Ayah dia orang Islam kita. Kita boleh tengok dalam masyarakat kita, orang Islam sendiri boleh bunuh mak dia kerat 17 teruk dalam lubang tai. Kita boleh tengok sendiri, orang Islam kita boleh ropok, boleh kena, boleh buat apa saja kita. Kenapa? Dia Islam, ibadat, tapi ada tak kesan daripada ni? Inilah yang terjadi kepada anak Nabi Adam. Apabila diberikan dua ibadat, tak ada lagi. Kenapa? Syaitan tidak pernah berputus asa menyesatkan kita. Jadi ibadat mesti melahirkan kesan. Maka Ramadan mestilah melahirkan kesan. Sebagaimana yang sebut tadi, ramai mana orang berebut-rebut mari malam nisfu Syakban, tapi lepas malam nisfu Syakban tak boleh nak mari dah. Tak jumpa cari dah jalan. Ramai mana orang boleh mari malam awal bulan Ramadan penuh, Tok Imam senyum. Oh, ramai mari. Tapi ujung tu, gimana ramai-ramai? Jeng jalan, tapi bukan mari sejid, mari surah, pergi tempat lain. Bimbang-bimbang kita, apakah kesan daripada awal ibadat kita? Jadi Allah sebut kepada dalam ni, tengok. Ramai mana orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah Peng mengaku bahawa dia kerajaan langit. Ramai tak orang ikut? Ramai tak? Orang ni orang Islam kita. Jadi tengok. Ramai ibadat tapi tidak memberi kesan. Pelakon mentega terbang orang mana? Orang Islam kita boleh menghina agama sendiri. Inilah yang kita nak, kita duduk tengok semua, renungkan, jadikan Ramadan pada kali ini Ramadan yang terbaik. Tengoklah Allah terima ataupun tidak kesan dia. Muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perhati kisah anak Nabi Adam ni sikit. Qabil Allah tidak terima ibadat dia, Habil Allah terima. Andai kata kalau Habil ni dah memang wajib jaga nyawa kita. Dia kata, abang kalau abang nak bunuh saya, mari kita gacah. Bila dia gacah, andai kata takdir Allah, Qabil mati. Qabil masuk neraka. Kenapa? Ibadat Allah tidak terima. Habil kok mana-mana pun, walaupun kok mana-mana pun, dia tahu bahawa Allah telah terima ibadat dia, maka dia rela dok mempertahankan nyawa ni kerana abang dia. Maka dia mati, abang dia pun berubah kerana dia. Tengok, itulah kesan daripada ibadat yang sebenar-benarnya. Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takutkan Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi kita pergi berkenaan dengan kurniaan Allah kepada umat Nabi Muhammad, iaitu Ramadan. Tetamu kita nak datang, yang kita doa 60 hari. Sebagaimana yang sebut tadi, tujuan tetamu datang, janganlah kita betul-betul menyambut awal, dok dan tengah kita buat dok cara ke dia, ujung tu kita nak ambak dia. Allahu Akbar. Jangan kita nak biar kita akhir tu kita ambil betul-betul hak kesan daripada tetamu ni, menjadikan kita ni hak paling kita beroleh faedah di dalam benda ni. Jadi kita buka apa faedah, apa kesan, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan tetamu Ramadan kepada kita. Kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 183.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Tujuan dia ada, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tengok. Tadi Allah menerima ibadat daripada orang yang bertakwa. Tujuan datangnya Ramadan untuk bertakwa. Kita orang negeri Pasar Bayang, orang kabupaten, kita sini duduk mari semua dulu lah. Allah ustaz tu ada. Kita sehari kabupaten kenal, mau kenal lah. Jadi bila masuk bulan Ramadan kita sengih homo kerana benda Allahu akbar berlipat-lipat kali ganda. Tapi bila kita belajar orang tegur kita apa-apa, kita mari ni learning. Kadang-kadang Allahu akbar suka sangat masuk bulan Ramadan. Bagus sebab apa? Tokai kuih. Laku kuih. Salah tak? Tak salah, silakan. Kadang-kadang Allah sengih sapalinga sebab apa? Tukang jahit rebuk penuh, silakan. Kadang-kadang Allahu akbar sebab apa? Dia ni hok jaga bahagian ni orang kata benda bahagian bazar, bahagian benda sengih. Kenapa? Tapuk memang berebut. Kita bimbang-bimbang kita masuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Syura ayat ke-20. Allah sebut, "Man kana yuridu hasal akhirah nazid lahu fi harsi." Sesiapa yang nak faedahnya di akhirat kelak, buat sesuatu untuk faedahnya mendapatkan akhirat, nazid lahu fi harsi, kami akan menambah faedahnya berlipat-lipat kali ganda. Wa man kana yuridu hasal dunya nu'tihi minha, sesiapa yang buat sesuatu faedahnya semata-mata dunia, nu'tihi minha, kami akan beri kepadanya. Tapi ingat, wa ma lahum fil akhirati min nafsi, dia tidak akan ada lagi faedahnya di akhirat kelak. Jadi bimbang-bimbang Ramadan pada mari kerana apa? Kita ni mari kerana dunia kita. Inilah yang berlaku. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook. Tengok tahun lepas dengan tahun ni bunyi dah orang duk using. Syekh Hamad buka buku apa? Boleh buka Facebook, tengok tahun lepas. Kita tak ada salah ke Syekh Hamad. Syekh Hamad ni buka nasi dia 50 riyal. Pukul 4.30 baru boleh beli. Pukul 12 tu orang beratur dah. 4 jam 5 jam beratur nak beli nasi. Tapi kalau bab terawih cari hok laju kali. Betul tak? Betul. Kalau kita pergi boleh tengok Allahu akbar bazar Ramadan, pergi tiap-tiap hari. Sejam nak apa? Duk beratur kat mutabak tu. Mutabak lain ada. Islam larang dok larang sikit abuk pun. Tapi kalau bab mayat tarawih, tu Imam Salih baca banyak sikit je. Berlebihannya. Betul tak? Betul. Sebab apa? Kita hanya mementingkan akhirat kita. Bimbang-bimbang kita termasuk hak tadi. Jadi Allah menyebutkan kepada kita di dalam surah Qasas untuk peringatan kepada Allah cerita tentang kisah Qarun. Tapi Allah reka, inna qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun ni daripada kaum Nabi Musa. Allah nak sebut tentang Qarun jahat tapi Allah reka dengan keturunan hak baik. Kedua-dua ni Allah bagi. Tapi Allah bagi kepada Qarun ni kelebihan yang tidak ada pada Nabi Musa. Tetapi dia salah guna kelebihan mengakibatkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fabara alaihim wa atainahu minal kunuz. Allah tak cerita tentang Nabi Musa dah. Allah cerita tentang Qarun pula. Allah beri kepada dia kunci pembendaraan. Kelebihan yang Allah bagi kepada set-set ni Qarun. Baik. Bawah ayat tu Allah terus buka wabtaghi fima atakallahu dalal akhirah. Hendaklah kamu cari dengan apa yang aku berikan kepada kamu negara akhirat. Allah nak cerita tentang harta tapi Allah buka umum. Wabtaghi fima atakallah. Apa-apa yang Allah bagi kepada kita. Sekarang ni Allah beri kepada kita kesempatan Ramadan. Benda yang paling-paling orang nak. Kenapa? Dalam bulan Ramadan tersembunyi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun ibadat kita. Allah lebih baik daripada 83 tahun. Kalau kita sedekah RM1 pada malam tu, setiap hari 83 tahun kita sedekah RM1. Banyak tau? Banyak ah. Baik. Jadi Allah sebut kepada kita wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hendaklah kamu cari dengan aku apa yang aku kurniakan kepada kamu negara akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tengok. Allah sebut, tapi kamu jangan lupa yang aku sediakan di dunia. Bermakna apa? Ramadan Allah bagi kepada kita kesempatan cari akhirat dulu.
Allah bagi kepada kita masa. Wal aus innal insana lafi khus illa alladhina amanu. Allah bagi kepada kita masa, semua orang rugi belaka kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Sekarang ni Allah bagi kepada kita apa? Harta, kita carilah akhirat. Allah bagi kepada kita tak ada harta, masa, carilah kerana akhirat. Allah bagi kepada kita mulut, carilah akhirat. Allah bagi kepada kelebihan kita boleh rakam, kita boleh apa? Carilah akhirat. Tapi jangan kita lupa giang kita. Ni orang balik, kalau bak dunia pukul 3 pagi, nganu lawan tu baru ni. Pukul 3 pagi beratur tu beli bola, beli tiket bola. Kita tahu nah. Tadi betul tak? Betul. Tapi kalau bak sejik hok free ni boleh mari tak? Allah. Tu kita bimbang-bimbang. Allah Subhanahu Wa Taala bukan mudah. Kenapa? Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Dalam garis ni kita baca, alhaakumut takasur, telah dilalaikan kamu dengan memperbanyakkan. Bulan Ramadan kita memperbanyakkan apa? Hatta zuktumul maqabir, bila masuk ke lubang kubur. Inilah yang Allah sebut kepada kita, falji'na na'mal salihah. Ramai mana orang minta kembali balik ke dunia nak buat amal soleh. Jadi peluang kepada kita, jadikan Ramadan pada kali ini yang terbaik. Jadi Allah sebut kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa giang. Maknanya kita carilah dunia ni, kita carilah di dunia ni hak bekalan akhirat. Kenapa? Orang tua kita sebut, mungkin cikgu Ramli biasa dengar dah kau, menanam padi kadang-kadang tumbuhnya lalang, tetapi menanam lalang tidak sama sekali menumbuhkan padi. Kita nak akhirat kita, dunia pasti akan datang. Tetapi kalau nak dunia, akhirat pasti menjauhi kita. Jadi yang bersebut perkara ni, tujuan Ramadan adalah melahirkan takwa. Jadi kita renung sejenak, kita teka. Abang Long jawab Amba teka soalan ni 10 ya nak pergi. Baik, bulan manakah orang betul-betul menunggu azan maghrib? Bulan mana? Ya. Bulan mana? Bulan Ramadan. Kita sebut tadi. Baik, tujuan hidup kita tadi, Allah bagi kesempatan. Bila sebut bulan Ramadan, contoh, kita jalan tak, mana-mana tak, kalau kita jumpa orang muda ke main bola ke apa-apa, kita duduk apa kau, jom lewat. Buat apa lewat? Dia kata tak boleh, kata dah biasa bulan lari tak ada masalah pun. Tak boleh. Syariat kita suruh buka awal, tak boleh buka lambat. Contoh, Islam kita suruh, Nabi kata tak boleh ada hadis, buat hadis pula. Contohlah. Baik. Jadi bila kita tengok renung, apa tujuan dia ingat waktu garis bulan Ramadan? Tujuan ni sebab apa? Bimbang-bimbang. Inilah yang kita nak sebut tujuan datang bulan Ramadan. Tujuan apa kita nak? Jadi sebagaimana yang sebut tadi, bila garis bulan Ramadan, Allahu Akbar. Siapa tu bila ni kira azan garis bulan Ramadan, azan lewat sikit. Ini boleh bel. Ya belebel. Apa dasar lewat benda doktor agama ke benda. Tapi kalau bulan lain tunggu. Masuknya 1 Syawal, azan tak kisah. Tapi kalau bulan Ramadan, Allahu Akbar, dia salah tidur lepas subuh, tidur dia pun kejut. Apa tu ibik tu imam azan ni, tu bila azan ni lek macam azan garik je. Dah azan Zuhur dengan azan garik sama tak? Sama. Bulan Ramadan ke bulan apa sama je. Tak ada lagi bulan Ramadan. Sebab apa orang duk ingat? Malaikat azan. Tak ada. Tok bila tu tambah, marilah mari ni buka puasa, tak ada. Sama je. Tapi apa kita ingat? Rupa-rupa tunggu bukan kerana nak mayat garik, bukan kerana waktu maghrib, bukan kerana Allah. Mutabak. Kerana duduk benda hak kita beli di bazar. Sebab itulah bila buka puasa, mayang pukul 8 suku, jamak antara garik dengan isyak. Betul tak? Betul. Ni kita cakap benda. Sebab apa? Ramai mana orang boleh mari malam ni tu Syaban berlumba-lumba, tapi kesan daripada ibadat tak boleh nak mari. Ramai mana orang boleh mari awal bulan Ramadan minta maaf lah, berderu-degang, tapi gilah mana-mana sejik, ujung-ujung tak ada dah. Allahu Akbar. Tu bila kita tengok ramai mana orang boleh tu, bila masuknya awal bulan Syawal, dia masih menjadi hamba kepada benda, kepada diri dia, dah ingat dah waktu maghrib. Sedangkan maghrib bulan Ramadan hanyalah 30 hari, tetapi maghrib waktu-waktu lain masih ada 11 bulan ni. Tak? Betul. Inilah yang kita bimbang-bimbang, kita menjadi hamba kepada Ramadan, bukan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita bukan tuju sini ni, orang kampung lain. Kita saja-saja tak, kita nak supaya Ramadan pada kali ini yang terbaik kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dunia akan datang kepada kita. Jadi kita setuh perkara ni supaya kita ingat. Kenapa? Kerana bila kita faham benda ni, Allah memberi kemuliaan, bukan kita cari kemuliaan. Kalau kita buka di dalam surah Yasin, Allah sebut kepada kita, وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Allah nak sebut bilangan ramai dengan bilangan sikit. Bilangan ramai ni seorang je. Allah sebut perumpamaan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu qaryah, kampung, dalam bandar lah. Allah utus dua orang rasul, Allah tambah fa'azzazna bisalih, Allah tambah 3. Tapi demo ni hanya apa? Qalu ma antum illa basyarum misluna. Kamu ni sebagaimana kami, manusia sebagaimana kami. Wa ma anzalar rahman. Tengok dia sebut. Allah sebut dalam tu. Wa ma anzalar rahman. Dia sebut, dia mengaku Allah itu Rahman. Bermakna apa? Bermakna dia terima Tuhan ni ada. Kenapa? Hanya rezeki benda-benda, tapi dia tak mau ambil hak menyusahkan hidup dia. Sebagaimana hamba sebut tadi, dia ambil hak ni, hak Islam, hak tentang pakai tudung, sembahyang dia tak ambil. Hamba teka-teka sekali lagi. Bila kita ni orang yang berpuasa, orang yang sembahyang sudah tentu dia berpuasa. Tetapi orang yang berpuasa belum tentu dia sembahyang. Ramai tak kawan-kawan yang kita kenal berpuasa tapi tak sembahyang? Tak? Tadi yang kita sebut tadi. Ramai mana orang yang ada berfikiran begini? Iaitu benda, dia hanya ambil Islam ni Rahman kerana pemurah Allah, tapi dia ambil Tuhan ni Maha Azab, Maha Ambil, tak ambil. Allah sebut dalam surah Yasin. Jadi dia nak bunuh Nabi, dia kata tak ada pun Allah turunkan apa-apa, dia bunuh 3 orang rasul ni. Jadi mari seorang wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Mari orang belum-belum daripada jauh, mari seorang je mari. Allah sebut dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah rasul yang tidak pernah minta upah kepada kamu dan dia ni seorang muhtadun. Ujung nak sebut, dia ni mengikut jarah, mati kena pijak je. Qila dukhulil jannah, dikatakan kepada hak si mati ni, masuklah kamu ke dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamu. Oh, dia kata alangkah kecewanya kalaulah kaum aku mengetahui tentang aku boleh masuk syurga ni. Tapi dalam kisah ni kaum dia tak dengar dah kerana dia mati dah. Tapi Allah gazetkan dalam Quran untuk kita dengar kisah ni. Seorang je. Jadi dia sebut bima ghafarali rabbi, dengan apa hak Tuhan ampunkan aku. Bukan dia sendiri, dia kena buat hak Tuhan, bukan hak kita. Wa ja'alani minal mukramin, dan Tuhan telah menjadikan aku daripada orang-orang yang mulia. Kita nak kemuliaan, kita tak boleh reka, kita tak boleh ikut jalan kita, kena ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hamba sebut sama-sama, malang ni 10 Syaban berderu-derang. Kenapa? Nak cari kemuliaan. Tapi adakah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh mari pula malang sama-sama? Awal bulan Ramadan kita betul-betul boleh mari, tapi lepas tu hak ujung yang Allah Subhanahu Wa Taala mulia, kita buka dalil dalam Quran. Allah sebut dalam surah Fajr, wal fajr walayalin ash, demi waktu fajar. Allah sebut demi waktu subuh. Walayalin ash, dan demi 10 malam. Tengok, Allah sebut demi 10 malam. Banyak Allah bersumpah dalam Quran ni, wadduha wasyamsi wadduhaha. Banyak Allah bersumpah. Kurniaan, kelebihan, rahsia yang tersembunyi. 10 malam. Allah tidak sebut 10 malam apa. Ahli ulama kita, ahli tafsir menyebut 10 malam ni iaitu awal bulan Zulhijjah 1 hingga 10. 10 malam ni Allahu Akbar, tersembunyi 1000 rahsia keagungan kurniaan Allah kepada makhluk ni, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala simpan rahsia 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi yang sebut tadi, ramai orang boleh mari, orang-orang muda khususnya dak. Awal bulan Ramadan ramai dak. Terus-terang kita kepul ramai dak. Ramai dak. Tapi ujung tu masjid kesuran mana aku? Ibarat dia kita berlomba lari. Berlomba lari 100 meter, 200 meter, wakil kolah ke apa, kita berlari sampai kat garis selamat, kita berhenti. Cerdik dah, cerdik. Sebab apa? Hak kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala tersembunyi walayalin ash, ujung tu. Jadi kita nak berjaya, kita berlari sampai kat garis selamat, kita berhenti. Memang kena pecahkan lalu, memang tak boleh jadi wakil. Ramai mana orang mari awal-awal kesan tak ada, rupa-rupa bila ujung tidak mari dah perasaan nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sendiri ayah-ayah mak-mak, jangan pula kita pula penyebab anak tak mari sejak apa nak mari.
ayah ajak pergi beli murah sikit. Sebab apa? Mok buat kuih. Tak bimbang kita bimbang. Betul ni. Bimbang-bimbang. 10 terakhir tu kita buat ala kadar. Sedangkan tetamu kita nak balik dah. Nak balik ni tetamu yang kaya, yang mempunyai berkat inakwi kepada orang mana hak terpilih, hak layang dia betul-betul. Ni 10 awal memang layang betul-betul. Kenapa kita nampak tamu bawa benda? Rupa-rupa 10 tu puas hati. Mari yang sifat malah. Akhir tu tetamu nak banyak benda kita ni, Allahu Akbar. Sebagaimana ujung tu adanya keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita wakil kolah, kalau berlari slow tapi ujung penamak tu dia lari laju, hak ni kita nak pilih. Kalau hak semangat awak tengah tu Allahu Akbar, sampai kat kita selamat dia berhenti. Hak ni hak paling sakit hati kali. Tak? Betul. Jadi kesempatan Ramadan pada kali ini, jadikan Ramadan yang paling terbaik. Bukan kita kena tinggal dunia, bukan. Tapi kita jadikan dunia sebagai batu lonjatan untuk kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempatan Ramadan, hendaklah kita mencari negara akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah sebut dalam surah Qasas khusus kepada diri kita untuk kita ingat. Kadang-kadang bila mari Ramadan, benda inilah yang bimbang-bimbang, kita tidak ambil cakna. Baik. Jadi kita sentuh 2-3 perkara tadi. Apa kesan daripada ibadat tadi? Kesan dia pasti ada. Jadi kesan daripada Ramadan, la'allakum tattaqun. Bila awal bulan Ramadan 10 tu kita tengok lagu manakah takwa aku. Kalau tak ada, kita kena berubah. Berubah ni lah yang kita nak supaya setiap perkara kita buat adanya perubahan. Kalau kita pergi farmasi sini, beli obat demam, kita demam. Makan obat, beli obat mahal kali ya. Tak berubah agak. Takkan kita beli pula minggu depan. Kita ubahlah ubat lain. Sebab apa? Tak memberi kesan pada kita. Tak ada orang ceketik. Tak berubah beli pula. Tak berubah beli pula. Tak. Kita ubah. Masuk tak jadi. Masing. Takkan kita nak ubah sama cara tu, kita ubah cara. Begitu juga 10 awal tu, kita kena ubah cara kita. Jadi sebelum kita tutup kuliah kita, lebih kurang kita ada 6-7 minit lagi, kita sebut perkara ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala sambung ayat berkenaan dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tu la'allakum tattaqun. Allah sebut bawah tu syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran. Jadi kalau kita faham bulan Ramadan ni dia dimulia sebab Quran. Memang hidup kita mulia kerana Quran. Kita orang Islam, orang Malaysia, orang apa pun mulia kerana Quran. Kok mana pun, sebagaimana alim ulama kita sebut, lebih kurang kita ringkaskan. Quran kalang yang mulia daripada zat yang paling mulia, Allah Subhanahu Wa Taala. Diturunkan di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar, di Lauh Mahfuz. Dibawa oleh malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihi salam. Diturunkan di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Diturunkan di tempat yang paling mulia, Mekah Mukarramah. Diturunkan di atas batang tubuh yang manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambut oleh kita yang hina, kita automatik menjadi mulia. Jadi bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Maka kitalah dengan Quran kita lagu mana. Ibarat dia, contoh lagi. Hamba ni semangat kemerdekaan kita dah hak nombor 1. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 penuh di kereta kita, bendera kita, contoh. Tiba-tiba masuk bulan 8, bulan kemerdekaan, kita dak buah besar dera. Kita dak cari langsung dera kita. Dak kenalah. Kalaulah orang yang betul-betul ni dia semangat, tapi bila masuk bulan 8 ni, Allahu Akbar, baju ni dari Malaysia. Lagu tu. Bila bulan Ramadan, Quran kita ni lah. Jadi bimbang-bimbang kita ni, Allahu Akbar, dengan Quran kita tak boleh mana-mana. Maka kita bimbang-bimbang, kita tidak ada sebagaimana Allah sebut syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penerang antara perkara-perkara hidayah dan juga pemisah di antara perkara baik dan perkara tak baik. Jadi bila pemisah di antara perkara baik dan perkara tak baik, kita ada satu doa. Sebagaimana doa nak suruh masuk bulan Syakban, bulan Ramadan, kita ada satu doa lagi yang Nabi suruh kita berdoa, yang mana doa tu dua. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu satu kebatilan. Kalau doa tu situ beres dah. Perlihat, kita boleh tengok benda ni betul, benda-benda ni molek, boleh tengok.
Tapi Nabi SAW suruh kita doa wazunat tiba'ah, suruh minta ikut. Kenapa? Ramai mana orang boleh tahu bahawa sembahyang tarawih pada awal hujung tu banyak kelebihan, banyak tu, tapi orang tak boleh ikut. Ramai mana orang tahu bahawa membaca Quran pada bulan Ramadan Allahu Akbar, tapi orang tak boleh nak ikut. Sebab apa? Doa tu orang hanya tahu tapi orang tak boleh ikut. Wa alina batila batila, ramai mana orang tahu tentang perkara dok betul tu dok betul, tapi ramai mana orang boleh buat. Betul tak? Betul. Inilah yang kita nak sebagaimana Furqan. Quran ni sifat dia penerang. Balik garang, cikgu balik tutup dapur kereta cikgu. Bagaimana tu? Lalu jatuh. Kalau lalu jalan belakang ni, jalan tali air. So apa esok? Quran ginilah kalau kita dok cara Quran, kok mana pun ayah ping mari, hak nilah ajaran sesat. Sebagaimana nama sebut di Mekah tadi, ada artis tu dia dok akan tudung. Jadi bila orang bunyi dia pasal tudung, dia kata kan? Dia kata, "Oh, duduk nasihat kita. Saya 3 kali dah Mekah. Hak artis hak nasihat saya tu tak pernah pergi Mekah lagi." Allahu Akbar. Tidak. Orang boleh bunuh mak dia, orang boleh rapok bank, orang boleh buat apa, kenapa? Kerana ni cahaya daripada Quran tak ada. Inilah yang kita tengok, anak Nabi Adam pun disesatkan oleh syaitan, anak Nabi Nuh pun disesatkan oleh syaitan. Dah kita lagu mana? Lagu tu. Maka Quran kita bulan Ramadan ni Allah beri kepada kesempatan kepada kita, jadikan Quran ni hak penarik kepada kita. Jangan pula lepas maya asar tengok jam pukul 5, pukul 7, 2 jam. Allah lapar. Memang lapar. Cara nak hilang lapar senang ya. Buka telefon, tengok Gusti. Bini kita kata, "Bang, lewat dah orang nak buka puasa ni." Memang kita sikit lagi. Nak buka dah, kejap je. Tapi cik buka Quran. Allah nak ke habis habis kira lah. Atas diri kita, iman kita. Amba sebut perkara ni sebab apa? Untuk kita jadikan Ramadan pada kali ini yang terbaik. Kita nak kebut hukum tentang benda-benda kita tak pandai. Tapi kita nak kebut perkara ni, kenapa? Tahun lepas ada kawan-kawan boleh 2 juzuk, 3 juzuk. Boleh buat. Sebab apa? Kita pasti akan ditanya. Contoh, mana bahasa Melayu sini? Kita pergi jalan. Kita tengok sembok ke mana-mana tak? Kita boleh baca sekilas ataupun pitu keluar. Alhamdulillah. Bahasa Melayu kita boleh baca cepat. Telefon kita boleh baca, boleh apa, alhamdulillah. Tapi Quran kita kalau tak boleh baca lagu mana? Tapi kita boleh baca, kita tak mau baca. Allahu Akbar. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kamu banggakan. Kita bangga kita boleh masuk bulan Ramadan, tapi Ramadan kita tidak isi dengan hak sebagaimana Nabi memuliakan, sebagaimana waja'alani minal muqamin, Allah menjadikan aku ni orang yang dimuliakan. Maka mulianya bulan Ramadan tersembunyi 10 terakhir bulan Ramadan, dan salah satunya iaitu Quran kita. Lagu mana ibadat kita dengan Quran. Jadi kalau lepas asar tu janganlah kita buka pula telefon tengok highlight, tengok pula 70. Memang cepatlah, kejap aja sungguh kita kabur ni. Amba duduk simpang tokku, duduk kat simpang tokku, balik dia MDI. Kalau kena Pak Ija, kalau kita tunggu 5 minit, Allah rasa ni lambatnya. Cara mudahnya buka, dah ada orang belakang. Ping. Sebab apa? Setiap sesuatu kita minat atas minat masing-masing. Kadang-kadang orang tengok tu sekejap aja. Sebab apa? Kita minat. Sebagaimana kalau kita tengok bola, Terengganu lawan Johor, kejap aja masa. Tapi kalau kita tengok pasukan hok kita tak minat, bila nak habis. Padahal masa sama je. Benda ni ditentukan oleh iman kita. Ada orang dia main game, Allahu Akbar. Mana orang boleh main game sampai 5 najang? Dia 5 minit rasa tak bohong. Tapi orang boleh main 5 najang atas iman kita. Jadi Quran apa-apa pun, dialah yang memberi kesan kepada kita. Ada orang bila bulan Ramadan, dia boleh beratur berjam-jam di kedai, dia boleh makan sebebas-bebasnya, tetapi makanan rohani dia tak boleh buat. Dia tak boleh nak beratur rumah Allah Subhanahu Wa Taala bimbang-bimbang. Kita termasuk sebagaimana berbuka tadi, kam min saim laisa lahu min saumihi illa ju'a wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, dia tidak dapat daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Jadi kita sampai dah lebih kurang waktu kita, tak boleh panjang-panjang kan, orang marah. Dia sama-sama dah. Tak boleh, tak ada modal. Jadi kita ringkaskan balik tadi. Yang pertama, kita mesti fikir orang Islam
ibadat mesti memberi kesan. Kalau tidak memberi kesan, inilah yang kita bimbang-bimbang, sebagaimana hot Qabil dan Habil, dua-dua ibadat tapi tidak memberi kesan, seorang jadi baik, seorang tak jadi baik. Ni yang kita perhati dalam masyarakat kita. Ramai mana orang Islam kita boleh membunuh, ramai mana orang Islam kita boleh mengogur, ramai mana orang Islam kita Allahu Akbar, amat dahsyat. Kenapa? Dia hanya fikir dah sah dan tak sah. Sebagaimana hamba sebut tadi, sekali lagi kita ambil masa, orang yang berpuasa tetapi tidak semayang. Tengok, sebab apa? Kalau kita duduk tepi dia, kita tanya, berapa puasa? Dia kata puasa ni bagus, sihat tubuh badan. Betul? Betul tak? Bagus. Kita pun cocok lagi. Hamba pernah dah sekali cocok. Non-Muslim pun puasa. Memang puasa ni memang bagus lah. Memang bagus. Orang dulu pun syariat kita dulu. Oh, dia kata memang bagus ni. Puasa, sihat tubuh badan. Makan sedap, dia kata. Kita pun kupu anak beranak. Oh, lepas tu kita pun cocok. Puasa ni siapa syariat kita suruh? Oh, Nabi suruh je. Quran suruh. Oh, bagus tak bagus. Semayang siapa suruh? Semayang apa suruh? Menutup aurat siapa suruh? Jadi sebagaimana menutup aurat dalam Quran kita terima, kita bimbang-bimbang, puasa ada juga kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi kita baca dalam Quran dalam surah Yasin ada sebut orang dulu disesatkan oleh syaitan, rupa-rupa ibadat dia diambil separuh-separuh. Begitu juga bimbang-bimbang, kita ni bulan Ramadan kita ambil puasa tapi Quran semayang kita tak. Maka bila lepas kita puasa buka ni dok cara semayang kita bimbang-bimbang. Ramai mana orang tak semayang dan menutup aurat dia tak ambil. Inilah kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Dia ambil separuh, dia tinggal separuh. Patutkah kamu beriman dengan separuh dan kamu tinggalkan separuh, kamu tidak beriman dengan separuh? Bahasa mudah, kamu ambil separuh, kamu tinggal separuh. Dalam negeri kita, hak ayah kena ambil 99%, hak mak 100%. Nak cekik. Dak mana manusia ni 99%. Walaupun ayah mak ni dia ada juga kat mana-mana buah seleh dia. Tetapi Nabi Muhammad dengan Allah 100% wajib. Jadi kita boleh ambil puasa tapi tak memayang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi faham molek dah? Ibadat mestilah lahir ketaatan. Seterusnya waktu maghrib kita, Ramadan akan meninggalkan kita, tetapi hamba kepada Allah. Kita cari masa kita 10 jam, 8 jam siang hari. Tak ada lagi dah. Kena adik mari ke rumah Allah pada waktu malam, kena duduk sejid 8 jam. Gila orang, tak ada. Adik dah 8 jam, 10 jam kita cari waktu siang, sejam je pada malam, cari isyak je. Kira adik dah. Inilah yang kita nak supaya sebagaimana kita tunggu-tunggu waktu maghrib bulan-bulan lain, bulan-bulan Ramadan, kita ingat betul-betul waktu maghrib ngapa lagi. Begitu juga bila keluar daripada bulan Ramadan, laisal aid liman labisal jadid. Perayaan itu sebenarnya bukan kamu memakai pakaian baru, tetapi takwa kamu bertambah. Inilah sebab Allah menerima ibadat daripada orang yang bertakwa. Seterusnya Quran kita tadi. Maka bacalah Quran boleh baca Quran, buka YouTube boleh dengar. Sebagaimana kita boleh dengar benda lain, Tuhan akan tanya kepada kita, kamu boleh pergi situs sini, kamu boleh baca waktu ni. Kenapa kalam aku yang mulia ni, aku menjadikan manusia mulia kerana kalam aku, kamu tidak boleh membacanya pada bulan Ramadan. Kalau ada buat halaqah, marilah. Tak boleh baca, jangan baca duduk, boleh 2 pahala. Orang yang tidak pandai membaca Quran tapi belajar, dia boleh 2 pahala. Mari dengan ni duduk pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya sikit lagi. Bulan Ramadan bulan yang digandakan ibadat. Bila kita sedekah, bila kita buat apa-apa, contoh kita semayang sunat jadi wajib, hak wajib di 70 kali ganda. Kita ada pitih nak pergi ke bini, contohlah, ataupun kita nak pergi ke anak, janganlah pergi bulan Syawal. Sebab apa? Tak salah tapi rugi. Kerana bulan Syawal dia tidak digandakan pahala, bulan Ramadan lah digandakan pahala. Jadi bila masuk bulan Ramadan, kita nak pergi anak kita, contohnya 100 riyal sehari, kita kena nak pergi 100 riyal kerana puasa penuh. Carilah 10 terakhir tu, cari awal 27 ke 28. Kenapa? Dilipat kali gandakan. Kalau bulan Syawal, waktu je lah. Faham kan? Jadi kalaulah kita ni tak ada pitih, kita ada pitih 10 riyal je, contoh kita nak cari malam nisfu Syakban, malam Lailatul Qadar, 10 terakhir tu tekah setiap malam. Malam Lailatul Qadar dikira waktu bergarit sehingga isyak, sehingga pagi. Waktu malam tu dikira dah. Maka 10 terakhir tu kita buat betul-betul. Bukan kita kejar sangat malam Lailatul Qadar, tapi kita nak Tuhan bagi kepada diri kita. Jadi bila lepas tarawih, lepas apa, janganlah niat kita buka puasa nak pula lepok kedai benda-benda, kurangkan benda-benda ni. Kita nak jadikan Ramadan, kerana kita tidak tahu Ramadan pada kali ini
Ramadan yang terakhir kepada diri kita. Jadi kalau ada pitih-pitih boleh hawi dah. Lagi-lagi bini ni wi umur 100 hari sengih. Nah, wi sungguh ni. Banyak wi ke bini sengih lagi. Dah. Boleh wi 100 hari, sebulan 3,000. Kalau kena malam ni push up malam Lailatul Qadar pula, Allahu Akbar. Senang naik kali jadi senjata. Rahsia senjata boleh dah. Jadi sama-sama kita ambil iktibar daripada hak tersebut tadi. Mudah-mudahan doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ramadan pada kali ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita doakan pakai amin ramai-ramai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadat ya Allah, kami menyembah ya Allah, kami tunduk patuh ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Sempatkan kami hadir ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Sekiranya kami sempat ke dalam bulan Ramadan ya Allah, maka Engkau pemudahkanlah jalan kami untuk melakukan ibadat. Istiqamah kami awal sehingga akhirnya ya Allah. Maka Engkau terimalah ibadat-ibadat kami ya Allah, daripada pakaian kami, daripada solat kami, daripada puasa rukuk kami, daripada pekerjaan kami, daripada senyum kami, apa-apa perbuatan di bulan Ramadan. Engkau terimalah amal ibadat kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan ya Allah. Kurniakanlah kami malam Lailatul Qadar. Ya Allah, sekiranya Engkau terima amalan-amalan kami di bulan Ramadan ya Allah, maka pahalanya juga ya Allah Engkau berikanlah kepada ahli keluarga kami ya Allah yang berada di alam kubur ya Allah. Tok nenek kami ya Allah, kedua ibu bapa kami ya Allah, mertua kami ya Allah, kerana mereka tidak dapat lagi hidup di dunia untuk menikmati kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan suatu hari nanti ketika kami berada di alam kubur ya Allah, anak cucu kami beribadat sebagaimana Nabi ya Allah, sebagaimana orang-orang soleh ya Allah, sebagaimana yang kami sebutkan tadi ya Allah. Pahalanya juga mengalir kepada kami di dalam kubur ya Allah. Ya Allah, Al-Quran sifatnya sebagai cahaya ya Allah, maka Engkau pemudahkanlah ya Allah kami membacanya ya Allah siang dan malam kami ya Allah. Maka ketika kami mati ya Allah, jadikan Quran ini sebagai teman kami di dunia, menjadi teman kami di dalam kubur, menjadi syafaat kami di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, Engkau aku hidup kami dengan sebaik-baik kalimah, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan jangan Engkau aku hidup kami dengan seburuk-buruk pengakhiran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah datang itu pasti datang daripada kelemahan diri hamba ni. Terima kasih sekali lagi kepada JPKK kawasan seberang kawasan Bukit Obeng. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita digandakan, diberikan pahala untuk mendapatkan balasan syurga. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.